Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Hari ini kita nak sambung. Sila buka tapak tangan yang kedua. Tapak tangan yang kedua. Windows sign in window. Ask Kejap kena tutup mute semua. Okey. Tapak tangan yang kedua. Dhamir muttasil. Dhamir yang bersambung. Jadi tapak tangan yang kedua ni dia tak boleh seorang-seorang lah. Kita kena sambungkan dia dengan perkataan sebelum dia. Sebab dhamir muttasil tu ada di belakang. Dia adalah imbuhan di hujung. Sebab itu dalam gambar rajah tapak tangan kita tu dia dimulakan dengan titik-titik-titik. Tapak tangan yang mana, Dan Ustaz? di bawah. Assalamualaikum, Ustaz. Tapak tangan yang mana, Ustaz? Dhamir muttasil. Sil. Dhamir muttasil. Betul. Okey. Okey. Jadi titik-titik-titik, kemudian di hujung tu ada imbuhan lah. Jadi maknanya imbuhan dia di belakang. Maknanya kita perlu tambahkan perkataan terlebih dahulu sebelum ditambahkan dengan dhamir muttasil. Okey. Jadi saya tak akan ulang lagi dah tapak tangan yang pertama tu. Tapak tangan pertama maknanya alhamdulillah majoriti yang ada di sini dah sertai pada minggu lepas. Jadi boleh letakkan tapak tangan pertama di sebelah tu jelah sebagai rujukan sebagai rujukan kita. Okey, jadi di hujung kelas tempoh hari saya ada sebut kenaan dengan apa benda yang kita nak sambung ya. Jadi cuba tengok saya share ni. Ini adalah 3 kategori perkataan yang kita boleh masukkan sebelum kita tambahkan dhamir muttasil di hujung dia. Yang pertama iaitu isim. Isim. Ataupun kalau versi lengkap dia kita kata apa? Ismun. Tapi kita baca wakaf jadi isim lah. Yang kedua adalah fi'lun. Fi'l. Okey. Dan yang ketiga adalah harfun. Jadi bahasa Arab 3 kategori ni je lah. Dia ada isim, dia ada fi'il, dia ada harf. Okey. Maknanya isim dengan harf fi'il ni adalah komponen yang kita kata yang paling banyak lah dalam vocab bahasa Arab. Yang paling sedikit harfun ataupun jamak dia huruf. Huruf tu plural.
Kalau satu Arab kata harfun. Kalau banyak Arab kata hurufun. Okay. Alright. Jadi harfun ataupun huruf di sini bukan alif, ba, ta, jim, dal tu. Tapi dia adalah penyambung kata. Kata sendi. Jadi yang ini paling sikit lah. Okey. Kalau kita boleh ingat 10 pun dah okay lah. Dah master lah. Sebab kalau kita baca Quran, salah satu daripada 10 tu mesti akan keluar. Ya. Contoh dia datang untuk apa? Ila katakan. Ala. Okay. Contoh-contoh yang popular lah. Katakan apa? Ila. Ini kalau tak ingat sayang. Okay. Ala. Assalamualaikum. Satu huruf saja. B. Bismillah. Ataupun satu huruf juga. Wah. Dan ataupun satu huruf juga. La boleh. Li boleh. Lakum dinukum waliyati. So dia dua je. Lu tak ada. Lu bahasa Cina dia la dengan li dia. La, li. Lu dia tak tengok. Apa lagi? Fa, maka. Fi, di dalam, pada dan sebagainya lah. Ini dapat 10 pun dah okey. Okey, sebab benda ni berulang dalam Quran. Cuma kalau kita maknanya belajar secara terperinci, dia adalah pendetilan dia. Contohnya lam ni, sama ada la ataupun li ni, bila kita masuk level yang lebih mendalam, dia tak semestinya lam tu untuk. Yang kita belajar tu dulu, lam tu maknanya berbagi, untuk, milik, lillahi, kepunyaan. Kalau kita masuk yang lebih fokus, kadang-kadang lam ni dia membawa maksud apa? Supaya, agar. Ada juga lam yang bermaksud apa? Benar-benar. Innal insana lafi khusrin. Lam tu benar-benar. Itu tak apalah. Yang kita nak tengok yang ni dulu. Yang basic-basic ni. Okey. Okey, ini yang paling sikit lah. Yang paling minoriti. Dalam, kalau masalah kita kata part of speech. Yang paling banyak isim dengan fi'il. Kalau ada 10 juta, katakanlah ada 10 juta. Yang berjuta-juta ni dua ni lah. Isim ataupun fi'il. Maknanya, kita masukkan perkataan isim ataupun perkataan fi'il itu ke dalam tapak tangan. Dhamir muttasil. Dhamir bersambung. Okey. Jadi cuba tengok dulu satu persatu. Cuba lihat dulu satu persatu. Tengok yang ada di tapak tangan masing-masing sajalah. Maknanya, cuba lihat ibu jari. Kita tengok ibu jari. Ibu jari atas sekali. Tempoh hari kita ada ana. Sekarang ni ana sudah berubah jadi apa? Ana sudah berubah jadi huruf ya. Ya mati. Sebelum ya baris bawah. Sebelum ya baris bawah. Okey. Kalau ada versi lain, sila betulkan. Ya ni dia mati. Bukan baris bawah. Ya ni mati. Sebelum ya berbaris bawah. Okey. Ini maknanya siapa punya ni? Dalam kurungan ni seolah-olah kita relatekan dengan tapak tangan pertama lah. Ini ana ni.
Bezanya apa? Bezanya dulu ana ni I, yang ni jadi my lah. Kalau masalah ya, dia jadi my. Kepunyaan. Jadi dhamir mutasil ni dia menunjukkan apa? Milikkan. Kepunyaan. Okey. Kemudian yang kotak yang kedua kita ada apa? Titik. Nun alif. Nun alif. Nun berbaris atas. Okey. Jadi soalan kita, sebelum nun tu baris apa? Ada orang bertanya. Tadi sebelum ya baris bawah. Soalannya, sebelum nun ni apa yang kita nak bariskan? Setengah-setengah buku dia siap-siapkan tu baris depan. Okey kita tak perlulah. Maknanya apa? Kataan yang berada sebelum nun ni, terutama kalau dia isim kata nama, dia boleh atas, dia boleh bawah, dia boleh baris depan. Tengok kedudukan dia kat mana. So jangan letak baris lah. Okey Contohnya apa? Kadang-kadang dia baris depan. Katakan perkataan Tuhan tu kan. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Dia jadi Rabbu. Tapi bila kita berdoa kita kata apa? Rabbana. Dia di baris atas pula. Okey. Ataupun kita baca apa? Doa nak bawa kereta tu kan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina ke rabbana. Rabbina. Ba tu baris bawah pula. Jadi maknanya Rabbuna pun ada, Rabbana pun ada, Rabbina pun ada. Jadi sebab itu untuk mudahkan kita, sebelum nun ni jangan letak baris. Dia boleh atas, dia boleh bawah, dia boleh baris harapan. Bergantung di mana dia berada dalam ayat lah. Jadi na ini adalah kepunyaan nahnu. Ya, kami. Nahnu adalah kami. Okey. Sekarang kita pindah ke jari telunjuk. Jari telunjuk. Sebelumnya kita ada anti, antuma, antunna. Dekat tapak tangan pertama, anti, antuma, antunna. Okey. Tapak tangan kedua, dhamir mutasil. Apa yang kita ada? Kita ada ki. Ki. Alright. Sebelum kaf tu pun tak perlu baris lah. Pulang dalam ayat. Dia boleh jadi baris depan, baris bawah, baris atas. Okey. Alright. Kemudian di tengah-tengah kita ada apa? Kuma. Kamu berdua. Perempuan. Kuma. Okey. Kamu berdua. Perempuan. Maknanya milik kamu berdua perempuan. Kepunyaan kamu berdua perempuan. Misalnya. Kemudian yang terakhir, dekat jari tunjuk bawah sekali. Sebelum ini kita ada antunna, sekarang kita ada kunna. Sekarang kita ada kunna. Okey. Dia menunjukkan milikkan kamu semua perempuan. Okey. Ki, kuma, kunna. Alright. Jadi tengah. Anta, antuma, antum sebelum ini. Sekarang ni kita ada ka. Tengah-tengah sama.
kuma ni sama, tak ada beza. Okey, kamu berdua lelaki dengan kamu berdua perempuan sama. Kemudian kita ada kum. Assalamualaikum. Kum. Kamu semua lelaki. Alright. Okey. Jari manis. Sebelum ini kita ada hiya, huma, hunna. Sekarang kita ada ha, huma. Okey. Alright. Cuma untuk huma ni, tengok betul. Dia ada satu lagi bersih apa? Dia boleh jadi hima. Okey. Alaihima. Okey. Alright. Ha, huma. Okey. Alright. Yang terakhir, hunna. Okey. Salah ni. Tak ada yang betulkan pun. Betul ke salah ni? Diam ni. Tapi nampak bergegut. Betul ke salah ni? Tutup. Betul ke salah? Betul lah, betul. Betul lah. Kum. Ini jari. Tengok lihat atas ni. Ini ibu jari. Ana, nahnu. Kemudian jari telunjuk. Anti, antuma, antuna. Kita ada Dia tunjuk. kuma, kunna. Okey, kemudian kita ada jari tengah, anta, antuma, antum, ka, kuma, kum. Okey, sekarang yang terakhir betul lah ni. Ini jari manis. Kita ada hiya, huma, hunna. Sekarang kita ada ha, huma, hunna. Cuma huma tu dia boleh jadi hima, hunna pun boleh jadi apa? Hinna. Alaihinnas salam. Ada dua pilihan. Ya. Hunna dia boleh jadi hinna. Tengok dia punya kedudukan dalam ayat dia. Okey. Alright. Yang terakhir. Sebelum ni kita ada huwa. Sekarang kita ada apa? Hu je. Kita ada hu saja. Okey. Tapi jangan salah hu atau hi. Dia boleh hu dalam ayat, dia boleh hi. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dia dua pilihan. Dia boleh hu, dia boleh hi. Dan yang berdua sama, huma ataupun hima, sama saja. Okey. Dan yang terakhir, hum ataupun him. Ghairil maghdubi alaihim. Jadi hum boleh, him pun boleh. Alright.
Okey. Jadi cuba kita tengok satu. Tengok satu. Cuba kita tambahkan isim ke dalam tapak tangan dhamir muttasil. Kita buat satu contoh. Contohnya apa? Kita ambil lah perkataan tempat yang dah lama kita tak pergi ni. Saya kena isi nombor lagi nak datang sekarang. Masjid. Kata nama Masjidun. Alright. Masjidun. Okey. Kita nak jadikan dia masjid saya. Masjid aku. Belakang tambah apa? Ya. Ya berbaris Ya. mati. Sebelum ya berbaris Mati. sebelum ya. Dari bawah. Ya berbaris mati. Sebelum ya berbaris bawah. Jangan nanti kan bila suruh buat masjidui. Jidui mana pula? Jidui. Tak ada jidui. Jadi masjidi. Masjid saya. Masjidku. Okey. Jadi kalau masjid kita, masjid kami, kalau perkataan selain daripada ya ni, kita minta kalau buat latihan tu selaraskan semua bahagian depan saja. Masjiduna. Senang cerita. Tak nanti penat. Ada yang tulis masjidana, ada yang tulis masjidina. Semua tu tak ada masalah. Tapi kalau boleh dalam latihan ni kita buat yang selaras satu saja. Kita ambil baris depan. Masjiduna. Masjid kami. Masjid kita. Kemudian kita nak beritahu masjid ni adalah kepunyaan awak seorang perempuan. Masjiduki. Masjiduki. Okay. Dan awak berdua. Ya. Masjidukuma. Masjid kamu berdua. Dan yang terakhir masjidu kunna. Masjidu kunna. Masjid kamu berdua. Sama ada lelaki atau perempuan. Okey. Alright. Jadi tengah pula. Kita nak pergi kepada anta pula. Sebelum ni kita ada anta. Sekarang kita ada ka. Masjiduka. Okay. Alright. Kemudian berdua sama. Tak ada apa-apa perbezaan antara awak berdua lelaki dengan awak berdua perempuan. Okay. Yang terakhir, masjid kamu semua. Masjidukum. Masjidukum. Siap?
Okey. Masjid. Okey Bulan puasa pukul 3 ni tengok laptop nampak 3 tulisan. Kritikal. Jadi manis. Masjid ni kita nak nisbahkan ataupun kita nak tunjukkan masjid ini milik dia seorang perempuan. Masjiduha. Kalau orang dia lah. Kalau binatang tu bendanya, masjidnya. Katakan masjid USJ tu kucing punya. Dia yang bayar contoh kan. Masjidnya lah. Nya tu tengoklah dia betina ke jantan. Alright. Kemudian masjid dia berdua tu mereka berdua. Masjidu huma. Masjid dia ataupun mereka dua orang. Ataupun masjid ni perempuan punya ni semua ni. Duit ni semua perempuan bagi. Masjidu hunna. Masjid mereka semua perempuan. Okey. Alright. Yang terakhir nak pergi ke jari kelengking atas sekali. Siapa dia jadi kelengking? Dia seorang lelaki. So, masjidu. Okey. Kalau kita nak pakai yang ni, kalau kita nak pakai he ni, tengok sini ada dua pilihan kan, who ataupun he betul. Kalau kita nak pakai yang ini, kalau kita nak ambil yang he ni, sebelum dia pun kena baris bawah, konsisten. Wa malaikatihi. Ini tak ada tuhi, jadi peningkan. Kita bihi. Jangan jadi kita buhi ke kita bahi, tak boleh. Kalau pakai yang he ni, sebelum dia mesti baris bawah. Nak jadikan baris tu konsisten. Okey, masjiduhu. Kemudian masjid mereka berdua sama. Sama macam di atas ni. Lelaki perempuan sama. Masjiduhuma. Masjid mereka berdua. Lelaki atau perempuan. Dan yang terakhir, masjid mereka semua lelaki. Masjid mereka semua lelaki. Okey, ini full set lah. Okey cuma sedikit peringatan. Tengok sini. Jari tengah. Cuba tengok jari tengah. Jari tengah bawah sekali tengok. Antum. Sekarang dia jadi kum. Yang ini selalu saya pesan. Peringkat permulaan, bila kita jumpa kum, kita akan kata kamu semua lelaki. Kamu semua lelaki. Tetapi dalam praktikal penterjemahan nanti, walaupun kita faham kum itu adalah antum, kamu semua lelaki, tapi dalam Quran bila dia kata kum sahaja, termasuklah perempuan. Okay, bila dia kata kum, perempuan dah masuk sekali lah. Dia tak sama macam sini. Dia tak sama macam jari telunjuk bawah sekali. Jari telunjuk bawah sekali, kunna. Kamu semua perempuan. Bila kita sebut kunna, lelaki tak masuk. Bila kita sebut kum, termasuklah lelaki dan perempuan. Jadi kalau faham yang itu, samalah macam home ni. Home, jari kelengking bawah sekali. Di peringkat awal kita kata dia adalah ganti nama yang merujuk kepada mereka semua lelaki. Okey. Bila dia guna dalam konteks Al-Quran, termasuklah lelaki dan perempuan.
Okey. Ini baru satu contoh lah. Macam mana kita nak apply, kita nak guna segala domain mutasil dan cuba kita nak apa? Kita nak masukkan dia nanti dalam perkataan macam mana. Alright. Ini baru satu baru isim saja ni. Kita baru kategori yang pertama ni. Saya tak nombor lah senang. Okey ini nombor 2. Ini nanti nombor 3. Okey. Jadi saya pilih salah satu perkataan ni apa? Masjid. Jadi kalau kita tambah dhamir mutasil dekat belakang, depan tak boleh ada alif lam. Sebab alif lam tu al-masjid dia dah spesifik. The mosque. The mosque tu apa? Ada masjid itu lah. Atau masjid ini yang kita nak sambung dengan dhamir mutasil ni perkataan kata nama yang tidak ada alif lam. Okey. Alright. Setakat ni ada apa-apa soalan? Ustaz, PM tu nama menakan kata nama khas. Sekali? Apa? Sekali. Kata nama khas ke? Fi'lun. Nombor 2. Nombor 2 tu. Tak buat lagi. Belum buat lagi. Kita baru buat nombor 1. Saya dengar macam tak kata nombor 2 tu saya. Tak. Nombor 2 tu lepas buka nanti. Ini baru nombor 1. Okey. Alright. Okey nombor 1 isim. So masuk je lah. Apa-apa perkataan yang kita nak masuk. Tambahkan dhamir mutasil saja. Cuma contoh penggunaan praktikal ni kalau jadi imam berdoa kena tukarlah. Nah semua sekali jangan saya. Dia imam kat masjid, dia baca saya. Seronoklah dia satu masjid aminkan doa dia seorang. Allahumma hadina. Allahumma hadini fi man hadait. Sedaplah dia. Makbul doa dia. Cuma doa ni sebagai selingan kadang-kadang saya selalu sebut katakan doa yang kita familiar. Doa apa? Doa kunut. Rupanya tradisi tempat kita ni dulu saya pun tak tahu kenapa ada tempat yang diam. Dia di awal tu imam baca kuat, separuh tu imam senyap. Ada mana? Nanti dia kuat balik dekat selawat ujung. Nanti dia dah senyap, setengah tu dia kuat balik kat mana? Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Dia berhenti kat mana? Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Lepas tu dia diam. Pasal tak? Doa untuk dia tak? Soalannya kenapa diam? Kenapa tak baca kuat? Sedangkan kalau kita semayang ramai dekat Mekah tak ada doa kunut lah. Tetapi kalau kita perasan 10 malam terakhir tarawih, Imam Mekah baca kunut, perasan tak? Dan dia tambah belakang topak kadang-kadang sampai setengah jam dia tambah tapi dia punya intro tu dia akan pakai kunut yang sama kita baca macam subuh tu lah. Tapi dia baca semua kuat. Maknanya fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adait. Tapi soalan saya, kenapa dekat tempat kita start pada fa innaka taqdi wa la yuqda alaik? Kenapa imam senyap? Nanti dia kuat balik kat mana? Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi. Apa dia itu?
Siapa dapat jawab ni boleh buka awal lah. Dia doa untuk dia lah Ustaz. Tak, saya macam gurau, tapi soalan ni kenapa dia senyap? Kita dah bertahun-tahun kita semayang soalannya kenapa senyap? Saya juga dulu saya tak faham kenapa. Tapi akhirnya baru saya faham. Kenapa? Kerana dia nak menyelamatkan kita kat belakang. Apa maksud nak menyelamatkan kita? Kalau tak percaya, pergilah masjid-masjid yang ada imam jemputan daripada Arab yang baca panjang-panjang tu. Nanti 10 malam terakhir pun dia akan baca kunut yang panjang. Tapi di awal tu dibaca macam kunut kita. Kalau tak percaya, cuba tengok. Semua tu orang kita akan aminkan. Sedangkan bermula daripada fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu bukan doa. Itu bukan doa, itu ayat penyata. Mana boleh ayat penyata? Amin. La ilaha illallah. Cikgu Fatimah hari ni tak datang sekolah. Amin. Baik. Contoh kan. Itu bukan doa, itu bukan permohonan. Sebab tu baru saya terfikir, mana cerdik juga orang-orang sebelah sini dulu dia ambil pendekatan apa? Situ dia senyap. Sebab yang awal tu semua doa. Yes, Allahumma hadina fi man hadai. Bermula daripada fa innaka taqdi. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang menentukan qada dan qadar. Tetapi tidak ada yang boleh menentukan qadar terhadap engkau. Itu bukan doa. Fa innahu la yazillu man walait. Tidak ada yang hina orang yang kau angkat. Itu bukan doa. Tapi kita tak faham bahasa Arab, belakang amin, amin. Sebab tu kalau dekat Arab, bermula daripada fa innaka taqdi, kalau kita perasan dia akan sebut apa? Ya Allah ataupun ya Rabb. Kita akan kata amin sebab itu bukan permohonan. Itu rahsianya rupanya. Jadi maknanya lah orang kita, dia senyap di situ supaya apa? Supaya belakang nanti orang cerita pun dia amin juga. Amin, amin. Alright. Okey, jadi kita baru start yang pertama tu. Kita baru contoh apa? Isim. Kedua saya nak terus lompat nombor 3 dulu. Nombor 2 lambat sikit. Nombor 2 tu panjang sikit cerita. Kita nak tengok harfun dulu. Nombor 3 kita nak sambungkan dhamir muttasil dengan harfun. Harfun. Okey, kita ambil yang senang. Huruf lam. Lam kita ambil satu je, lam. Cuba kita ambil huruf lam yang membawa maksud apa? Bagi, untuk, milik, kepunyaan, milik. Dia boleh jadi la lah. Dia boleh jadi li, dia boleh jadi la. Tengok Alright. Yang ini kena pakai dua-dua sekali ni. Kena standby dua-dua. Kamu maksud standby dua-dua? Kena standby lam baris atas, kena standby lam baris bawah. Sebab ada kalanya tak boleh pakai baris atas. Ada kalanya tak boleh pakai baris bawah. Dia macam itu pula. Yang penting lu tak ada. Lu kita buang awal. Okey. Alright, contoh yang pertama. Bagi saya. Kepunyaan saya. Yang ini kita pakai lam baris bawah. Jadi apa bunyi dia? Li. Kat sini jangan buat live pula. Itu buah live. Kan dia buat live pula kan. Alright. Yang ini li Okey. Kalau bagi kami? Kalau bagi kami? Lana. Pernah baca Quran Lina? Tak ada. Mana dekat na dia tak boleh li Dia mesti la. Lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi hati-hati Walaupun kita standbykan dua baris tu, lam baris bawah dengan lam baris atas, tapi tidak semua lam berbaris tu boleh masuk dengan dhamir muttasil. Dekat saya tadi lam baris bawah, li, lai tak ada. Dekat kami lana,
Lina tak ada. Kemudian untuk awak seorang perempuan. Laki. Ada liki. Pernah baca liki? Liki tak ada. Kan? Lakuma. Barakallahu lakuma. Kemudian lakunna. Okey. Lakunna. Okey. Alright. Untuk awak seorang perempuan, laki, 2 orang, lakuma. Untuk perempuan ramai, kamu semua perempuan, lakunna. Kemudian laka, lika tadi ya. Laka. 2 orang sama. Untuk awak seorang lelaki, laka. Berdua sama macam perempuan, lakuma. Okey. Kemudian untuk kamu semua lelaki, lakum dinukum waliyadin. Okey. Alright. Kemudian untuk dia seorang perempuan, laha ma kasabat. Okay. Alright. Kemudian untuk mereka berdua, perempuan, apa bunyi dia? Lahuma. Dan untuk mereka semua perempuan, lahunna. Okey. Yang terakhir untuk dia seorang lelaki, lahu. 2 orang sama, lahuma. Okey. Dan yang terakhir, lahum. Untuk mereka semua lelaki. Okey. Ini yang untuk mereka semua lelaki dhamir bahasa Arab. Kedah punya tobat lahum kita tak masuk. Mana dia dapat tobat lahum tu kita tahu. Tobat lahum dia. Kita tak campur lah. Alright. Jadi kita start sekali lagi. Li, lai tak ada. Lana, lina tak ada. Laki, liki tak ada. Ni semua kita pakai pada atas lah. Lakuma, lakunna, laka, lakuma, lakum. Laha, lahuma, lahunna, lahu, lahuma, lahum. Okey. Ustaz, li sekali je ya? Maksudnya? Li sekali je. Lam bawah sekali je. Yang lain semua lam. Yes, satu je. Satu je. Dia tak boleh. Adalah, kalau bahasa pasar ada. Lana tu dia kata lina. Bahasa pasar dia cakap lina. Tapi itu pasar lah. Kita jangan tiru yang pasar lah. Okay, Jadi, dhamir ni penting sebab apa? Jangan salah. Kadang-kadang orang kita ni dah belajar, dia dah pergi kelas bahasa Arab, dia dah pergi kelas-kelas macam-macam ustazah ni, dia belajar doa-doa. Kan? Tiba-tiba masuk dalam WhatsApp group kata apa? Ni minta maaf semua
Nak bagi tahu ni, sahabat kita Puan Halimah dah 3 hari sakit kat hospital. Contoh. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba syafakallah. Baik. Syafakillah. Emrat dulu. Bila syafakallah, kita dah belajar tadi ka tu lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki. Kalau perempuan, ka ke ki? Ki. Okey. Jadi ada yang pandai sikit, dia ubahlah syafakillah. Tapi sebenarnya pun syafakillah tu kena tarik emrat dulu. Yang sakit ni tukar hantar berita ke Puan Halimah? Yang dia. Dah tak pasal-pasal yang tukar hantar berita kena doa. Bila pula aku sakit? Contoh yang kita nak doakan ni third person. Orang tu tak ada dalam ni pun. Yang kita belasah syafakillah. Buat apa? Syafahallah. Semoga Allah sembuhkan dia. Orang tu nak bersuara pun dah tak bermaya dah. Hospital tu kita duk syafakallah. Siapa dah dapat doa? Tak kena. Jadi hati-hati penggunaan domain ni penting. Dia taklah berusaha tapi tak tepatlah. Sebab itu katakan kita tak hati-hati, kita copy paste exactly macam Nabi ajar. Contohnya kita baca hadis, Nabi kata kalau orang yang bersin itu dia kata alhamdulillah, kita balas dia dengan yarhamukallah. Nabi ajar sahabat yang memang grammar dah semua dah okey. Kita yang bersin tu perempuan pun belasah yarhamukallah juga. Cuma tak tahu. Perempuan kilah lah, tak boleh lah Allah. Ataupun bersin satu masjid, seorang kita doakan, yang lain kita bergapai kawan tu. Yarhamukumullah, kamu semua. Yarhamukumullah. Itu domain domain ni dia penting macam itulah, supaya tak salah. Okay, alright. Ada benda okey walaupun tak berusaha, tak menyebabkan masalah. Ada benda tak boleh. Akad nikah katakan. Orang lain yang ijab kabul, orang lain yang jawab. Tak pasal-pasal nanti kan. Kalau ijab kabul bahasa Arab tu dia kena betul-betul kaki, qabil tu, aku terima. Jadi ada benda yang kena hati-hatilah. Ada benda yang tak perlu. Okey. Jadi kita dah selesai 2. Kita dah selesai isim dengan fi'il. Isim dengan fi'il. Isim dengan harf. Isim dengan harf. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ni susah sikit. Yang ketiga ni nak tahu susah ke senang, inilah latihan yang kita bagi banyak-banyak tu. Yang sampai sekarang tak semua orang lagi hantar. Latihan terjemahan tu. Latihan terjemahan tu semua sekali adalah gabungan fi'il yang kadang-kadang saya masukkan dengan dhamma muttasil. Dia unik sikit. Maknanya ada 2 orang yang tak sama di situ. Kalau perkataan masjid tadi, masjid tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa. Masjid tu perkataan, betul? Jadi bila saya tambah dhamma muttasil, pemilik dia seorang aje lah. Masjid saya. Bila saya kata masjid saya, orang lain tak boleh masuk lah. Bila saya kata masjid kami, ramailah punya. Bila saya kata masjid awak seorang perempuan, awak seorang perempuan je lah, orang lain tak boleh. Jadi dia satu orang je, dia ada owner seorang je kat situ. Tapi fi'il ni, fi'il ni macam mana? Jadi saya rasa fi'il tak boleh masuk lagi. Sebab apa fi'il tak boleh masuk lagi? Nak masuk dhamma muttasil sambung dengan fi'il, maknanya kena baca tapak tangan fi'il dulu. Betul? Kita anggaplah kelas ni kelas yang tak pernah belajar, contoh. Katakan katakan kita belum pernah belajar, mana boleh kita tunjukkan contoh fi'il sambung dengan dhamma muttasil. Maknanya nak tak nak kena masuk tapak tangan fi'il dulu, betul?
Nanti dah settle tapak tangan fi'il, barulah kita reverse balik, kita tunjukkan macam mana fi'il madhi, fi'il Mudhari', fi'il amar, fi'il nahi. Maknanya yang empat tapak tangan itu boleh dicantumkan dengan tapak tangan dhamir muttasil. Kalau tak percaya, sebelum kita terangkan untuk nota peribadi kita sahaja, catatlah di situ. Maknanya setiap patah perkataan yang kita baca dalam duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni. Itu semua fi'il tambah dhamir, fi'il tambah dhamir, fi'il tambah dhamir. Itu maksud dia. Cuma kenapa saya kata dia agak complicated? Sebab dia ada apa? Dia ada tambahan yang khusus di mana? Di ibu jari. Tandakanlah dekat ibu jari dengan dengan mana? Ibu jari dengan jari tengah bawah sekali. Ibu jari apa? Saya, betul? Ibu jari saya. Kemudian jari tengah bawah sekali siapa? Antum. Antum. Contoh ibu jari ni macam mana? Contohnya, saya nak kata apa? Kita nak kata, engkau telah ciptakan aku. Ini ada dalam latihan yang saya bagi tu. Macam-macam teori dia buat. Saya nak menanda pun pening kepala. Ayatnya apa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini dialog. Dialog iblis. Iblis dengan Allah tu, iblis tak puas hati. Dia kata, engkau ciptakan aku daripada api dan engkau telah ciptakan dia daripada tanah. Jadi dekat saya tu dia tak boleh sambung direct. Dia ada satu huruf yang terpaksa ditambah sebagai alternatif. Itu kita akan lihat nanti. Samalah macam ni, jari tengah bawah sekali. Jari tengah bawah sekali. Antum. Dia pun tak boleh. Sebab apa? Dia melekat. Apa maksud melekat? Contohnya saya nak kata, saya ambil satu perkataan. Contohnya saya kata apa? Kamu semua telah cipta. Cipta apa? Khalaqah, betul? Katakan perkataannya khalaqtum. Khalaqtum. Kamu semua telah cipta. Ini tak kisahlah kamu semua ni orang, boleh katakan saintis. Katakan kita nak kata dengan saintis tu, kau orang telah cipta dia tu buruk tu lah contohnya. Dia apa? Dia klon ke apa semua ke? Buruk tu apa? Buruk tu jantan katakan. Buruk tu dhamir mutasil. Ataupun buruk betina lah, jantan boleh, betina boleh, tak ada masalah. Macam mana kita nak buat ayat? Kamu semua telah mencipta dia lelaki, ataupun kamu semua telah mencipta dia seorang perempuan. Kat sini pun tak boleh direct. Sebab apa? Sebab ejaan tu melekat. Tum, nampak tum? Sedangkan bahasa Arab ni dia wasal kan? Dia kata kita nak kata khalaqtumhu. Jadi ibarat makan tercekik kat situ. Khalaqtumha, tak boleh. Dia terpaksa datangkan nanti satu huruf yang menjadi jambatan di situ. Itu yang lagi menarik lah. Maknanya akan ada dua tempat yang kita datangkan huruf penyelamat. Satu di mana? Satu di saya, satu di ibu jari. Maknanya fi'il itu sebelum kita boleh sambungkan dia dengan huruf ya, kena tambah satu huruf. Sama juga dengan yang jari tengah bawah sekali tadi, antum tadi. Sebelum kita nak tambahkan dia dengan dhamir mutasil pun, kita kena datangkan satu huruf sebagai jambatan dia. Itu nanti ada yang disebut sebagai al-wiqayah dengan huruf wasal dia. Dan benda itu banyak dalam Quran.
Sebab itulah tempoh hari bila kita bagi latihan, perkataan khalaqtani itu ramai yang tak dapat jawab. Ada yang jawab saya sebab dia sibuk fokus ya kat belakang. Ada yang dia jawab lain. Sedangkan jangan tertipu dengan ya tu. Ya di belakang itu bukan fi'il madhi. Fi'il madhi mana ada imbuhan ya. Nanti bila kita tengok tapak tangan madhi satu persatu, madhi tak ada ya. Madhi dia ada tu, nati, tuma, tuna, ta, tuma, tum belakang. Dia tak ada ya. Jadi soalannya kat situ ramai yang ni lah. Ramai yang tersangkut di situlah. Mungkin tak tahulah. Pembetulan pun belum sampai lagi, mungkin lepas main ajak. Lepas main ajak insya-Allah dia nak main ajak dulu. Ustaz, contoh dia kan, kalau khalaqtani tu, min nari khalaqtahu tu, maksud saya buat betul ya ni. Kalau tengok Ustaz tahu. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakannya dari tanah. Boleh? Betul? Okey. Aku kawan aku. Dia macam ni, dia ada juga yang jawab betul-betul alhamdulillah sebab kebetulan dicari dalam Quran ada juga. Tak ada masalah. Kan? Maksudnya yang datang jawab engkau ciptakan aku tu, aku kat mana? Engkau ciptakan aku, ibu jari atas. Kan? Tak, okey. Sekarang ni dia tak ada apa kalau orang yang jenis tak kisah, dia okey. Tapi masalahnya kalau orang kisah ni, masuk orang kisah, okey. Bila Datin kata ibu jari. Cuba tengok ibu jari Tuan Mutasid. Ibu jari tu dekat kaedah dia kata apa? Ya tu mati sebelumnya baris bawah. Betul tak? Betul tak? Betul. Pasal saya tengok nun tu bawah dia mati. Nun baris di bawah, ya mati. Okey, tapi nanti yang saya akan terangkan tu, nun tu mai datang mana? Fi'il madhi mana ada nun? Madhi. Mana tak boleh follow tu. Kita tak dapat follow tu. Ya. Kalau faham boleh follow apa yang saya cakap. Saya tengok yang domain tasil ni. Saya tak tengok yang fi'il madhi. Kalau tak, macam mana Datin boleh relatekan dia madhi dengan domain tasil? Itu pun misteri juga jawapan tu betul tu. Pasal saya kira macam tu. Saya tengok saya tengok baris mati di bawah ya. Kalau saya tengok fi'il madhi tak ada. Jadi saya tengok dalam domain. Saya tengok ada. Tu yang saya bubuh. Engkau ciptakan aku tu. Mana tembakan tepat lah. Tapi jadi sebab tu dia macam ni Datin. Dia punya kiasan dia macam ni. Kadang-kadang kalau Datin perasan, budak-budak SPM ni, katakan paper matematik dia bukan sekadar nak jawapan betul. Jalan kerja pun kena betul. Betul. Dia nak dua-dua. Ada orang jawapan betul, jalan kerja salah. Betul. Ada orang jalan kerja salah, tiba-tiba jawapan betul. Macam mana jalan kerja awak salah, awak dapat jawapan betul jadi sebenarnya kalau nak kesian kita bagi betul je lah. Tapi mungkin dia assume apa? Mungkin dia tiru betul lah. Dia tak tahu kod. Tiba-tiba dia nampak kawan tu buat. Sebab tu kalau matematik ni dia kena dua-dua tu betul. Jalan kerja betul, dia punya hasil betul. Dia tak boleh salah satu. Jadi maknanya agakkan Datin kat situ tu betul. Tapi bila saya tanya balik asal usul, Datin tak boleh follow. Sebab apa? Soalan saya, dekat mana yang engkau? Engkau kat mana engkau? Engkau jari mana? Engkau telah cipta jari mana? Fi'il madhi. Fi'il madhi? Engkau. Engkau fi'il madhi kat mana? Dari bawah tadi lah. Jari tengah atas sekali lah. Tak bawah sekali. Okey. Atas sekali tu imbuhan dia apa? Huruf ta betul? Ta. Okey. Bunyi dia apa? Khalaq ta betul? Khalaq ta. Betul? Khalaq ta. Khalaq ta. Okey, soalannya mana datang nun tu? Saya tengok macam tu lah. Saya kata saya tengok semua cari dalam tangan-tangan ni semua. Saya tengok baris bawah ya mati. Betul tak? Itu tak isu. Saya tengok hari depan pula. Bukan. Dekat Dhamma Mutasil,
Saya memang dia tambah ya. Betul? Ya sebelumnya baris bawah, betul? Ya. Okey, maknanya satu lagi apa? Tadi kita nak buat ayat, engkau telah cipta aku, betul? Okey, sekarang ni ayat yang kita nak buat tu, engkau telah cipta aku. Okey, saya share sini, saya share. Kalau tak nampak saya share. Okey, sebelum kita buat ayat. Dia khalaqam sini. Bahasa Arab telah cipta khalaqa. Okey. Daripada khalaqa kita pindah ke ibu jari tengah atas sekali. Khalaqta. Engkau telah cipta. Sekarang ni nak tambah dengan dhamir mutasil saya. Saya tu huruf ya mati, betul? Betul. Sebelumnya baris bawah. Itu saya tanya tu. Kat sini mana ada nun? Mana datang nun tu? Nampak tak? Datin pasang tak? Boleh follow tak apa yang saya cakap? Faham. Maknanya Datin tembak tu betul. Tapi dia tanya Datin tak boleh. Di jalan dia. Datin tak boleh sebab apa? Datin agakkan tu tepat. Tapi Datin tak perasan ada satu benda yang asing. Ada UFO masuk kat situ. Nampak tak? Itu yang kita nak kena scan nanti. Mana datang nun tu? Sebab kalau ikut ada orang dia tersalah buat. Dia buat apa? Khalaqta tambah ya, betul? Jadi bila dia guna kaedah dia sendiri, dia tukarkan ta yang baris atas tu ke baris bawah. Sebab dia nak masukkan dekat ya tu. Sedangkan ta tukar ti tak boleh sebab ti tu anti. Ti tu dekat sini. Dekat seorang perempuan. Dia tak boleh tukar suka-suka. Mana kalau anta khalaqta saja tak boleh jadi khalaqti, sebab kalau khalaqti dia sudah jadi siapa? Anti. Itu persoalannya. Persoalannya mana datang nun tu. Itu yang saya kata, kalau orang yang particular dia akan tengok satu-satu. Tapi kalau tembak, alhamdulillah tepat tembakan. Alhamdulillah lah kan. Tapi maknanya bila tanya balik, saya kira macam tu lah. Mana datang nun? Itu soalannya. Soalannya di situ. Manakah datangnya nun? Itu ada cerita kat situ lah. Okay, last one. Yang fi'il tu nanti saya sambung kemudian. Balik pada tadi, balik nombor 3 tadi. Harfun. Harfun. Ada 2 perkataan yang special. Saya cerita special ni ibu jari saja. Saya tak nak pergi tempat lain. Saya nak pergi dekat dhamir mutasil saya. Iaitulah perkataan ila kepada dengan ala ke atas. Cuba tengok. Ila kepada ataupun ke, ala apa dia? Ke atas. Masalahnya di sini, ejaan dia ni sudah ada macam ya kat belakang, betul? Ya. Dia bukan ya ni, dia alif. Tapi alif maksurah ni, alif yang berbentuk ya. Cuma dia tidak bertitik sahaja. Jadi, secara praktikal, boleh tak saya kata kepada saya? Bolehlah. Betul? Ataupun asyik bagi salam kat orang je, hari ni bagi salam kat atas saya lah pula. Doa Assalamualaikum ya, Assalamualaikum. Hari ni bagi salam sendiri lah. Boleh tak saya kata salam sejahtera ke atas saya? Dari sudut bahasa, bolehlah. Boleh buat kan? Jadi, 2 perkataan ini, ila dengan ala, dia lari kaedah. Maksud lari kaedah, tengok balik ibu jari tadi. Ibu jari dia kata huruf ya itu dia mati sebelumnya baris bawah. Betul? Dia mati sebelumnya berbaris bawah. Tetapi 2 perkataan ini, kalau kita biasa baca dalam Quran, kita akan jumpa perkataan ila itu bila jadi kepada saya, dia jadi ilayya. Alayya. Dia tak ada Ali, sebab Ali itu nama orang. Dia tak ada sebelum tu baris bawah. Dia jadi ilayya, kepada aku. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Cuma alayya tak ada dalam Quran lah, tapi ilayya ni dia ada. Jadi 2 saja perkataan kategori harfun tadi.
Kita tak boleh buat ili. Ili tak jadi. Ali tak boleh. Ali nama orang. Jadi yang ni kita letak dalam kategori special case lah. Kepada dengan ke atas, kalau kita nak tambahkan dhamir mutasil saya dekat belakang, dia akan jadi ilayya. Dan ala dia akan jadi alayya. Ilayya. Okay, dua tu lah. Ustaz, saya yang tak ni tadi pasal nun tu. Nun tu patutnya betul kolak tani tu. Nun yang tadi tu Ustaz terang tu saya masih tak jelas. Nun. Itu kita terang nanti malam nuzul Quran nanti. Next class, jangan risau. Okey. Maknanya saya terangkan itu setelah kita habis tapak tangan madhi, mudhari', amar, nahi. Okey. Sebab nanti kita akan cover semua sekali. Saya akan bagi contoh macam mana madhi tambah dhamir mutasil, mudhari' tambah dhamir mutasil, amar tambah dhamir mutasil, nahi tambah dengan dhamir mutasil. Sebab dalam doa semua kita pakai amar, nahi, amar, nahi. Allahumma ja'alni wa la taj'alna, la taj'alni, dan sebagainya. Dhamir campur dhamir mutasil. Bukan dhamir campur dhamir mutasil. Fi'il tambah dhamir mutasil. Fi'il tambah dhamir mutasil. Fi'il tambah dhamir mutasil. Dhamir mutasil. Ini dah masa tidur dah ni sebenarnya, dah ada. Dah sampai nak berbuka. Tidur pun ibadah, jangan risau. Okey. So insya-Allah kalau tak ada apa hal, next class saya akan cover dua tapak tangan. Madhi dengan mudhari'. Kita tak buat latihan sebab latihan kita dah banyak buat. Ini semua ini sesi pemanas badan sajalah. Itu pun dengan harapan makanan tu belum basi lagi lah, kita nak panaskan balik ya. Kalau dah basi jenuh nanti kena masak lain. Jadi ini lebih kepada ulang kaji. Tapi latihan-latihan akan datang insya-Allah akan menyusul lah, sebab kalau tak ada apa hal nanti lepas raya bila nak sambung balik, bagi yang bercuti sepanjang Ramadan ni memang cuti sungguh lah, cuti sungguh. Itu biasa. Saya minta maaf Ustaz, memang saya tak boleh nak hantar benda ni. Tak apa. Kalau dewasa ni bila kita kata cuti ni memang cuti sungguh. Hilang semua nota semua. Saya dah buat tapi saya belum kata. Tahu. Maksudnya nanti lepas raya tu pun kena ada 1-2 sesi pemanah badan balik. Saya ringkas je supaya hantar lagi. Boleh lah. Okey, insya-Allah. So nanti kita sambung pada sesi yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih. Hantar separuh je, hantar lain. Keluar muka.